Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita untuk subjek Tauhid tahun 4. Baik, kita akan menyambung pelajaran kita berkaitan dengan sifat mustahil bagi para rasul. Baik, tadi sebelum ni kita dah belajar tentang sifat wajib bagi para rasul, ada 4. Jadi sifat mustahil bagi para rasul ini juga ada 4. Jadi kita akan tengok lebih mendalam. Baik, tengok pada gambar yang pertama ini. Baik, murid itu berkata, Ustaz, berapakah bilangan sifat mustahil bagi para rasul? Kemudian Ustaz ni pun jawab, sifat mustahil bagi para rasul ada 4, iaitu al-kadhibu, al-khiyanatu, al-kitmanu dan al-baladatu. Ada 4 Al-kadhibu, al-khiyanatu, al-kitmanu dan al-baladatu. Baik, kita tengok pada muka surat sebelah sekali dengan maksud dia. Sifat mustahil bagi para rasul. Yang pertama al-kadhibu. Baik, al-kadhibu maksud dia dusta. Jadi al-kadhibu dusta. Yang kedua al-khiyanatu. Al-khiyanatu maksudnya khianat. Baik, yang ketiga al-kitmanu. Al-kitmanu menyembunyikan. Baik, yang keempat al-baladatu. Al-baladatu bodoh. Jadi ada 4 Baik sekali. Al-kadhibu dusta. Al-khiyanatu khianat. Al-kitmanu menyembunyikan. Al-baladatu bodoh. Jadi keempat-empat sifat mustahil bagi Rasul ini kita kena hafal. Baik, kita terus pada muka surat sebelah. Al-kazibu artinya dusta tadi. Baik, dusta ialah sifat orang munafik. Dusta ataupun menipu ini ialah sifat ataupun perangai orang munafik. Orang mukmin dilarang bersifat dengan sifat munafik. Maknanya orang mukmin ini ialah orang yang beriman. Kita lah orang beriman. Kita ni dilarang untuk bersifat dengan sifat orang munafik. Jadi tak boleh bersifat dengan sifat dusta ni lah. Sebab dusta ni merupakan sifat orang munafik, dia kata. Baik. Para rasul ialah insan yang maksum, iaitu terpelihara daripada dosa dan maksiat. Jadi maksum ini maksud dia apa? Terpelihara daripada dosa dan maksiat. Jadi para nabi ini Allah bagi pada dia kelebihan, dia ini maksum, iaitu terpelihara daripada dosa dan maksiat. Baik, para rasul melaksanakan suruhan Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang. Jadi rasul ini hanya buat apa yang Allah suruh dan dia akan tinggalkan apa yang Allah larang. Setiap orang Islam wajib beriman bahawa para rasul itu telah menunaikan amanah dengan penuh kejujuran dan tidak bersifat dengan al-kadhibu. Al-kadhibu tadi maksudnya dusta. Jadi kita perlu beriman yang Nabi telah sampaikan kepada kita semua benda dengan jujur. Sebab Nabi tidak bersifat dengan al-kadhibu, dusta. Baik, yang kedua. Al-khiyanatu. Al-khiyanatu artinya khianat. Baik, al-khiyanatu ialah sifat orang munafik. Ni pun sama juga sifat orang munafik. Orang mukmin iaitu orang beriman dilarang bersifat dengan sifat munafik. Kita tak boleh sifat dengan sifat al-khiyanatu ataupun khianat ni. Para rasul adalah insan yang amanah dan mustahil untuk melakukan khianat. Kalau kita belajar sebelum ni, sifat wajib bagi rasul itu al-amanatu, iaitu amanah. Jadi mustahil Nabi itu bersifat dengan khianat pula. Baik, kita tengok ke surat sebelah. Al-kitmanu artinya menyembunyikan. Baik, para rasul wajib bercakap benar walaupun pahit. Ni sifat rasul. Dia akan bercakap benar walaupun benda itu menyebabkan orang akan rasa tak senang. Sebab itu memang sifat Nabi. Nabi akan menyampaikan kebenaran. Baik, rasul tidak menyembunyikan sesuatu yang benar dan yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Kalau Allah perintahkan kepada Nabi untuk sampaikan, Nabi akan bagi tahu. Nabi tak akan sembunyi-sembunyikan, tak.
Baik, ramai Rasul yang terseksa kerana menyampaikan kebenaran. Kalau kita tengok dalam sirah pun banyak Rasul-Rasul yang diseksa disebabkan menyampaikan kebenaran ni. Baik, agama Islam mewajibkan setiap umatnya untuk menyatakan sesuatu yang benar. Agama Islam kita pun ajar supaya kita sentiasa bercakap benar. Kita wajib beriman bahawa para Rasul telah menyampaikan risalah mereka dan tidak bersifat dengan al-kitmanu, artinya menyembunyikan. Jadi kita perlu percaya, beriman yang Rasul ini semua telah menyampaikan apa yang dia diperintahkan. Rasul tak ada langsung sifat al-kitmanu, iaitu menyembunyikan. Baik, seterusnya al-baladatu, artinya bodoh. Menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Kita lah orang Islam. Wajib kita menuntut ilmu, wajib kita belajar. Untuk mencapai kejayaan hidup, kita hendaklah berilmu. Siapa yang nak berjaya dalam hidup ini mesti jadi orang yang berilmu. Baru boleh berjaya. Orang yang berilmu akan dihormati. Betul, siapa yang ada ilmu, orang akan hormat pada dia. Sebab dia orang yang bijak, orang yang pandai, orang akan hormat lah. Orang bodoh mudah ditindas dan dipermainkan oleh orang lain. Kalau kita tak ada ilmu, kita senang kena tipu. Nampak? Baik, setiap orang Islam wajib beriman bahawa para Rasul itu bijaksana semuanya dan tidak bersifat dengan al-baladatu, artinya bodoh. Baik, jadi kita perlu percaya dan beriman yang semua Rasul itu adalah bijaksana. Tak ada Rasul yang bodoh. Baik, kita tengok sebelah ni. Tahukah anda ni? Tanda-tanda orang munafik ada 3. Macam mana kita nak tahu orang munafik tu? Baik, yang pertama tanda dia, apabila dia berbicara, dia berbohong. Bila dia bercakap, dia suka menipu. Nombor 2, apabila dia berikan amanah, dia khianat. Bila kita bagi dia tanggungjawab, dia tak jalankan tanggungjawab dengan betul. Yang ketiga, apabila berjanji, dia mungkiri. Bila berjanji, dia tak tepati janji dia. Jadi kita tengok diri kita ada tak tanda-tanda ni. Baik, kita pergi pada sifat harus bagi para Rasul. Ni sifat harus pula, tadi sifat mustahil. Tengok gambar dulu. Budaknya pelajar ni tanya, Ustaz, apakah erti sifat harus bagi para Rasul? Ustaz pun jawab, sifat harus bagi para Rasul ialah Rasul-Rasul bersifat seperti manusia biasa, tetapi tidak mengurangkan kedudukan mereka sebagai Rasul. Apakah antara contohnya, Ustaz? Banyak contohnya. Antaranya ialah tidur, makan, mandi dan banyak lagi. Baik, jadi dekat sini sifat harus bagi Nabi ialah bagi Rasul ialah Rasul ini bersifat dengan sifat manusia juga. Contoh Rasul itu tidur, Rasul itu makan, Rasul itu mandi. Sama macam kita. Nampak? Tapi kelebihan dia, Rasul ini dijaga oleh Allah. Dia terpelihara daripada melakukan dosa. Baik, sifat harus bagi para Rasul. Nabi dan Rasul bersifat dengan sifat-sifat yang dipunyai oleh manusia biasa. Contohnya, baik, jadi Nabi dan Rasul ini juga makan dan minum. Sama macam kita. Beristeri dan berkeluarga. Sama macam manusia juga biasa. Nabi dan Rasul juga sakit, sihat dan tidur. Mereka juga ada sakit, ada sihat. Mereka juga tidur. Baik, kemudian mereka juga merasa gembira dan sedih. Baik, ini semua ini sama macam kita. Kita ada sekejap rasa gembira, ada sekejap rasa sedih. Ada masa kita sakit, ada masa kita sihat, ada masa kita tidur. Semua ni kita buat. Jadi, Nabi dan Rasul ini juga, dia ada sifat harus dia. Iaitu sifat yang sama juga dengan kita. Jadi, Nabi Rasul ada sifat wajib, ada 4. Sifat mustahil, ada 4 yang kita belajar tadi. Dan sifat harus. Sifat harus ini sifat yang sama seperti manusia biasa. Baik. Kita tengok kat atas ni sikit. Para Rasul adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa. Ini yang kita belajar tadi. Maksum ialah apa? Terpelihara daripada dosa. Tadi, amalkan, hendaklah sentiasa mencontohi Rasulullah SAW yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Jadi murid-murid
kita hendaklah mencontohi sifat Nabi kerana sifat Nabi ini sifat-sifat yang terpuji. Baik, itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.